Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala dohirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtamtu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama istadaratil malaikatu li madinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur. Tatarwasna billah, tatarwasna billah, tatarwasna billah min aduwwina wa aduwwillah, min safi arshillah ila qa'i ardillah, bi mi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Azimatuhu la tanshaqqu bi mi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. San'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum min ar-rijli ila ar-ra's la fi sahdin yajda' wa la fi jabalin yadla' bi mi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Taman Sri Bulai Perdana, yang dihormati Tuan Timbulan Pengerusi Masjid, yang dihormati Barisan Indiki Masjid,
Yang kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin dari Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Asalnya tulisan Jawi, dialih tulisan oleh Ustazah Nur Ain Abu. Syarah bagi kitab Ummul Barahim bagi Imam Sanusi. Pada tangan saya itu surat 66. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee beli. Baik. Sambung yang lepas, iaitu dan yang rojihnya, yang kuatnya mazhab Asy'ariyah, iaitu pegangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada ketiadaan bertambah demikian sifat ma'ani itu daripada 7. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata sifat ma'ani itu 7, tak ada tambahan lain. Dan daripada keadaan murad daripada sifat af'al itu, segala ta'aluk kudrat akan sebagai ta'aluk tanjizi. Yang demikian ta'aluk itu baharu. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada tambah, iaitu sifat takwin. Sifat takwin itu ada ketika dipanggil khalqan, rizqan, ihya'an. Tapi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu dah masuk dalam sifat kudrat. Dan atas kaul Asy'ariyah ini, pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, maka sekalian sifat af'al itu baharu. Sifat khalqan, rizqan, ihya'an dan yang lain itu semuanya baharu. Maknanya baharu itu dijadikan pada makhluk tu, diberi rezeki pada makhluk dan dihidupkan makhluk itu baharu. Maka jikalau dikata orang pada mazhab Maturidiyah, apabila ada sifat takwin itu dengan dia mengadakan dan mengadamkan, maka apalah pekerjaan kudrat pada iktikad mereka itu? Kalau orang tanya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi berfahaman bahawasanya ada sifat takwin. Sifat takwin itu tugasnya mengadakan dan mentiadakan. Jadi apa bezanya ataupun apa pula fungsi kudrat pada iktikad Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Maka dijawab akan dia dengan bahawasa pekerjaannya itu tahyi'atun, iaitu menyediakan akan mungkin, menyediakan makhluk. Artinya menyediakan mungkin bagi wujudnya dan adamnya, adanya makhluk atau tiadanya makhluk. Dengan makna menjadikan ia akan mungkin itu, menerima ia bagi demikian itu. Menerima ada atau menerima tiada. Tak faham Ustaz? Tak apa. Ini dari segi perbahasan bahasa kepada saya. Maknanya begitu mendalam para ulama membahaskan tentang sifat takwin ini, perbezaan dari segi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan dibahas pada jawab ini dengan bahawasanya mungkin itu, menerima ia bagi demikian itu, wujud dan tiada itu pada zatnya, maka tiada berhajat kepada menyediakan oleh kudrat itu baginya. Dan dijawab akan dia dengan bahawa muradnya itu, yang dikendakinya itu, bahawasanya menjadikan dia akan dia menerima bagi demikian itu, akan sebagai menerima menyediakan. Jadi ringkas cerita, sifat takwin ini tugasnya, fungsinya menyediakan. Dan jikalau adalah ia menerima bagi demikian itu, akan sebagai qabul zati, menerima yang asal ataupun dari segi zat sekalipun. Fata'ammul, perhatikanlah. Saya betul-betul tak faham Ustaz. Tak apa, ini memang pembahasan agak mendalam tentang sifat takwin. Paling tidak kita dapat pengetahuan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, 7 sahaja. Manakala pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi tambah sifat takwin.
Sifat takwin. Baik, yang tugasnya menyediakan. Kalau dia itu berkaitan dengan menjadikan, dipanggil khalqan. Berkaitan dengan beri rezeki, dipanggil rizqan. Berkaitan dengan menghidupkan, ihya'an, dan seterusnya. Baik, dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahim, iaitu Imam Sanusi, wahyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinati. Artinya, dan iaitu yang 7 sifat itu, sifat ma'ani itu, pertamanya kudrat, dan yang keduanya iradat. Susunan untuk pertama kudrat, kedua kudrat dalam sifat ma'ani ini susunan untuk mudah dipelajari, ya. Jangan sampai kita berfahaman mula-mula Allah Ta'ala ada sifat kudrat dulu, kemudian setelah berapa lama barulah Allah Ta'ala bersifat iradat. Tidak, tidak begitu. Sifat-sifat Allah tiada permulaan dan tiada akhir. Jadi bukanlah Allah Ta'ala ni yang macam Iron Man. Jangan sampai kita terbayang macam Iron Man. Mula-mula Iron Man tu tak ada apa-apa, manusia biasa. Sekali jantung dia tu baru cahaya keluar tu kan, macam Ultraman pun dia juga. Keluar cahaya, masa besi-besi dia tu terbang, jadilah Iron Man. Mula kaki, lepas tu badan, tangan, kepala, satlah sekali tu kan kepala. Jangan kita terbayang gitu Mula-mula Allah Ta'ala ni sifatnya satu wujud, dua, lepas tu baru kidam, baru bakar. Tidak. Itu susunan satu wujud, dua, kidam, tiga, bakar itu untuk mudah kita pelajari. Kalau tak disusun, kita belajar dulu yang pertama wujud. Dah habis wujud, dah faham, baru masuk kidam. Itu pun tak faham, tapi sebab nak habiskan silibus kalau kat sekolah kan, belajar juga dah lalu juga. Faham tak faham nombor 2 kan. Patutnya kena faham tu. Macam surah agama, kenapa dia masih dibuat lulus baru naik darjah, tak lulus tak naik darjah. Sampai sekarang masih macam tu. Pasal apa? Nak faham betul. Dapat jawab periksa tu kira dapat faham lah. Tak dapat jawab periksa, tak lulus tu kira tak faham lah. Itu tujuannya macam tu lah, kan? Tapi kalau ada yang komplain, apalah, bila nak habis? Saya pernah jumpa tuan-tuan, darjah 4 ada kira jiran saya jugalah. Darjah 4 kan kalau dulu darjah 1 surah agama tu, darjah 3 surah kebangsaan zaman-zaman saya. Jadi maknanya kalau darjah 4 tu sekolah kebangsaan darjah 6 lah. Sekolah kebangsaan darjah 6, surah agama darjah 4. Yang seorang kawan saya ni, jiran dan kawan, dia darjah 4 tu, daripada darjah 6 sekolah kebangsaan sampai habis sekolah menengah tak naik. Habis lalas, macam mana lalas? Berhenti juga sekolah agama, mak bapaknya dah tak dapat nak bayar yuran, baju pun dah makin membesar orang ni kan. Budaknya makin membesar, baju ni ganti juga. Dah lah, saya tak lulus saja, adalah macam mana. Diorang tak dapat kan, tak sampai. Tapi darjah 4 tu dah belajar juga tu, sifat doktor, ringkas lah. Ringkas kan. Baik, jadi balik semula sini tadi, mudah belajar. Susunan tu satu wujud, dua kidam, tiga bakar untuk kita mudah belajar. Bukanlah Allah Ta'ala tu mula-mula sifatnya wujud, kemudian baru kidam. Tidak. Baik. Ta'rif kudrat. Dan ta'rif kudrat itu belum habis ya. Yang pertama kudrat, yang kedua iradat dalam sifat ma'ani. Yang ta'aluk keduanya dengan sekalian mungkin. Ini diulang balik lah. Yang ta'aluk maknanya berkaitan ataupun peranannya tu, sifat kudrat itu berkuasa, iradat itu menentukan nasib atau berkehendak.
Itu jatuh atau berlaku pada siapa? Kepada mungkin, kepada makhluk. Kalau nak diulang kaji, contoh sifat kudrat, menjadikan atau menjadikan. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan atau menjadikan sesuatu. Kuasa Allah itu jatuh atau berlaku kepada siapa? Itu ringkas dia ayatnya tu. Jawapannya ialah jawapan ringkasnya, jatuh atau berlaku sifat kudrat, sifat kuasa Allah itu kepada makhluk. Ringkas dia ayat dia, pendek aja. Tapi kalau kita terlepas pandang perkara ni ataupun kiranya formula ni, boleh terjadi soalan-soalan yang mencabar minda, dipanggil soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau dulu KBKQ, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, sudah tukar kebat pula kan. Bolehkah Allah Ta'ala menjadikan dirinya dua? Bolehkah Allah Ta'ala menjadikan dirinya ada isteri, ada anak? Jadi soalan-soalan ini bukan soalan kebat ni, soalan meningkat kepala. Tapi kalau kita ada formulanya, dapat jawab. Mana datang soalan ni? Sama ada kita terfikir sendiri atau ada yang menyampaikan. Sama ada daripada orang Islam sendiri atau yang bukan Islam. Ini dah, tuan-tuan dah pernah dengar ni kan? Ini ulang kaji balik lah. Jadi jawapannya formula tadi tu, Allah Ta'ala berkuasa. Tapi kuasa Allah itu berlaku atau jatuh kepada makhluk. Satu lagi tambah, bolehkah Allah mengubah nasib makhluk? Ataupun bolehkah Allah mengubah takdir yang telah ditentukan? Jadi tiga soalan tu boleh dijawab, dapat dijawab dengan formula Allah berkuasa, kuasa Allah jatuh atau berlaku kepada makhluk, tidak berlaku kepada wajib akal, iaitu Allah dan segala sifatnya, dan tak berlaku kepada mustahil akal, iaitu sekutu, syarik bagi Allah Ta'ala. Ataupun jawapan lagi yang lebih puas hati, Allah Ta'ala tak boleh jadikan dirinya dua, bukan sebab Allah tak berkuasa, tetapi sebab kuasa Allah itu berlaku pada makhluk, bukan pada dirinya sendiri. Kalau Allah Ta'ala perlakukan sifat kudrat itu pada dirinya sendiri, maka jadi lemah. Apa pesan pula lemah, Ustaz? Contoh makhluk aja, buat contoh. Kita buat contoh makhluk. Contoh yang sama saya bagi. Macam saya pernah terangkan kan, satu orang raja, ataupun cerita kartun dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, 20-30 tahun lepas ni cerita kartun, ada satu kucing push in boots kan. Kucing dalam pakai boot tu kan. Dia ni punya pandai, binatang lain minta bunuh gergasi. Kalau tak silap lah ceritanya macam tu lah. Nanti cari balik lah, tanya anak, cucu ke apa kan, tengok kan YouTube ke apa, push in the boots. Rasa ada dah difilmkan yang baru, ada kan. Jadi ringkas ceritanya, asal ceritanya dulu, ada gergasi, jadi binatang lain semua tak dapat kalahkan. Jadi ada satu kucing ni pandai, minta tolong kucing ni bunuh si gergasi ni. Kucing memang pandai. Awal kucing, tapi ikan lah satu baldi, minta upah kan. Orang bunuh jadi makanan orang pandai, minta upah. Tapi win-win situation lah kan. Jadi akalnya macam mana jumpa gergasi ni? Gergasi dia jumpa gergasi, berani betul, pandai dan berani. Jadi dia jumpa, aku dengar kau ni berkuasa. Memang gergasi. Bunyi suara gergasi lah, garau lah kan, takkan suara kecil pula. Memang aku berkuasa, contohlah kan. Cuma aku tak percaya lah, orang cakap kau berkuasa tapi tak percaya. Kenapa tak percaya pula? Kalau betul kau berkuasa, cuba kau jadikan, ringkas cerita lah, ni panjang lagi.
Kalau tak nak habis setengah jam buat cerita tu je. Nak cerita panjangnya tengoklah movie yang mencari keluar tu. Cuba kalau kau betul kuasa lah, kalau betul lah. Cuma kau jadikan diri kau tikus boleh ke? Tak percaya. Kalau kau tak boleh jadi tikus, tak percaya lah kau kuasa. Tipu lah semua. Dia pandai tikus ni. Dia kucing ni. Tikus tak. Gasi ni besar, harapkan besar je suara garau, tapi otak ni kecil. Otak ni kecil. Betul ni? Tak percaya? Baik, aku buktikan. Buktikan. Dia buktikan jadi apa? Tikus. Dari tikus apa lagi lah. Sebelum dapat ikan tu, tikus dulu. Jadi makanan si kucing. Mati dah. Mati. Bekam kucing. Mati. Senang no. Ngalahkan gasi. Siapa gasi tu harapkan badan aja besar, otak ni kecil. Mungkin otaknya besar, pemikiran tu. Ini akalnya tak panjang. Kucing ni akalnya panjang. Jadi makhluk aja pun ceritanya cerita kartun, tapi ada pengajaran lah. Maknanya makhluk aja pun kalau jatuhkan kuasanya pada dirinya sendiri, lemah jadinya, mati. Ya tak? Yang contoh sebelum ni saya buat raja tu kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala kalaulah berlaku kuasanya tu pada dirinya sendiri, nescaya lemah, dikira lemah. Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Allah menunjukkan kekuasaannya tu kepada makhluk lah. Kepada makhluk. Barulah betul-betul berkuasa. Itu jawapan untuk Allah Ta'ala boleh tak jadikan dirinya tu. Tak boleh. Bukan sebab tak berkuasa, tapi sebab kuasa Allah tu tak boleh jatuh pada atau berlaku pada dirinya sendiri. Kalau niscaya meletak menjadi lemah. Soalan yang kedua, bolehkah Allah Ta'ala jadikan dirinya ada isteri dan anak? Pun sama. Itu sama jawapan tadi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab jadikan dirinya ada isteri dan anak tu maknanya berlaku pada dirinya. Tak boleh juga. Itu jadi lemah. Dan yang ketiga, boleh tak Allah Ta'ala ubah takdirnya? Kalau yang belajar mendalam, takdirnya ada dua ustaz. Yang dah belajar belajar kita Arab ke apa, belajar tinggi sikit kan. Belajar tinggi lah. Naik sikit daripada sebuah agama Johor, ataupun naik sikit daripada apa nama ni, atas kalau ma'had, sekolah Arab, ma'had, madrasah, mungkin naik lagi Mesir dan sebagainya. Ataupun belajar daripada YouTube, pun ada juga kan. Mungkin dia akan cakap, ustaz, takdirnya ada dua ustaz. Yang pertama dipanggil qada' mubram. Yang qada' mubram. Yang kedua qada' mu'allaq. Ya, ustaz? Contoh. Qada' mubram ini ustaz, iaitu qada' yang dah ditetapkan, takdir yang dah ditetapkan, penentuan yang dah tak berubah. Manakala qada' mu'allaq ni ustaz, dia bergantung ataupun boleh berubah. Contohlah ustaz, saya bagi contoh ustaz, ya. Satu orang mati kena langgar lori pada 31 Ogos. Contohnya itu aja dan tarikh. Bukan yang lain ustaz. Kan 31 Ogos itu tarikh yang bagus. Yang lain lah. Yalah lain. 30 Ogos. Tukar satu lagi je. Satu orang mati kena lori pada 30 Ogos tahun 1957. Tahun nak sama juga. Lainlah tahun 1996. Baik, jadi yang namanya qada' mubram tu ustaz, dia meninggal dunia pada 30 Ogos 1956. Itu dah memang tetap. Mubram dipanggil. Qada' mu'allaq ni pula ustaz, dia mati kerana dilanggar lori. Itu bergantung, boleh berubah. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan dia dilanggar lori, tapi mungkin masa kejadian peristiwa tu dia yang langgar lori. Mungkin tak semestinya lori langgar dia mati. Dia langgar lori pun boleh mati juga. Yang penting berdentung dengan lori lah. Ataupun boleh tukar, bukan lori lain kapal terbang.
Macam mana dia langgar kapal terbang? Kapal terbang terhempas. Mungkin itu. Terbang. Kalau dulu kita belajar lesen hijau jangan terus jalan. Hijau selamat baru jalan. Maknanya kanan kiri baru jalan. Pasal ada yang langgar lampu merah. Jadi hijau sekarang ambil lesen dalam kelas dia, hijau selamat baru jalan. Kalau dulu hijau jalan. Hijau tu swap boleh jalan tak? Dulu. Sekarang hijau selamat baru jalan. Dah hijau tu jeling sikit, ambil masa tak sampai 1 saat. Sap tengok kanan kiri tak jalan. Sekarang kita tambah lagi, bukan kanan kiri, atas yang tengok. Takut kau terbang ke lepas. Macam-macam sekarang. Baik. Jadi mubram tak berubah, mu'allaq berubah. Jadi maknanya takdir Allah tu boleh berubah. Rupa-rupanya dalam kitab Baijuri, Imam Baijuri, Ibrahim Baijuri, satu orang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Arabnya disebutkan adapun qada' mubram dan mu'allaq itu pada kesimpulannya kedua-duanya adalah mubram. Kedua-duanya adalah tetap tak berubah. Pembahagian mubram dan mu'allaq itu kedua-duanya kesimpulannya adalah mubram juga, tak berubah juga. Baik. Itu jawapan yang panjang sikit. Jawapan yang pendek apa? Takdir Allah tak boleh berubah. Kenapa? Bukan sebab Allah tak berkuasa, tetapi takdir Allah itu ialah sifat iradat Allah Ta'ala, sifat berkehendak Allah menentukan nasib makhluk. Allah berkuasa, kuasa Allah tak berlaku kepada dirinya dan segala sifat-sifatnya. Iradat sifat Allah. Jadi tak boleh Allah Ta'ala tu berlakukan ataupun mengenakan sifat kudrat tu kepada sifat iradatnya. Maknanya kalau Allah Ta'ala dah takdirkan begitu, begitulah jadi. Kita nampak je seolah-olah ini kalaulah aku kalaulah aku tak jalan tadi, hijau tak terus jalan tadi, tengok kanan kiri macam Ustaz ini cakap, contoh kan, selamat aku tak mati, hidup panjang, umur panjang lagi, boleh kahwin lagi. Itu boleh fikirnya. Umur panjang boleh kahwin lagi, itu je lah. Contoh kan. Ni ceritanya dah tamat riwayat je lah ni kan. Dia dah kat alam barzakh ni. Kalau ni kan. Jadi seolah-olah saja kita nampak macam kalaulah kita tak press tadi. Yang sebenarnya kita press ke tak press tu dah tentukan dah. Contoh lain yang selain yang tu, satu orang ditakdirkan Allah lahir dalam keadaan keluarga miskin. Kemudian mula-mula Allah takdirkan dia keluarga miskin. Kemudian dia berusaha, berdoa, berusaha kerja siang malam, kerja online, offline, semua dia buat. Segala macam jenis kerja yang mampu dibuat, dia buat. Akhirnya jadi kaya. Lebih kaya daripada, sekurang-kurangnya lebih kaya lah daripada keluarganya yang asal. Ataupun lebih kaya daripada orang lain yang memang asal daripada orang kaya lagi. Sebenarnya kita nampak seolah-olah dia tu mengubah takdir sendiri, dia doa dan sebagainya. Hakikat yang sebenarnya dia berusaha, berdoa, bekerja, segala macam kerja itu pun dah masuk dalam takdir. Dah masuk dalam takdir. Ada satu hadis, la yaruddul qada'u illa bid-du'a. Tak tertolak qada' melainkan dengan doa. Hadis tersebut dalam syarah kitab hadis Tirmizi bagi pengarang kitabnya iaitu Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak, ulama Merbau Perak. Ada orang Perak sini. Jadi ulama daripada Perak mengarang satu kitab namanya Bahrul Madi, syarah bagi hadis-hadis Imam Tirmizi. Ada 22 juzuk, bahasa Melayu, tulisan Jawi lah. Dalam hadis tersebut saya telah bacakan yang Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam.
Makna hadis tersebut bukanlah bila kita doa tu takdir Allah berubah. Bukan. Makna zahir ayat tu seolah-olah macam itulah. Syarah hadis tersebut, kita doa itu pun dah masuk dalam takdir. Maknanya bukanlah kita doa tu Allah Ta'ala ubah takdir kita, tidak. Mula-mula kita miskin, kita doa, lepas tu Allah Ta'ala jadikan kaya. Itu dah memang masuk dalam takdir. Ya? Dah masuk dalam takdir. Baik. Sambung tuan. Jadi maknanya apa? Satu pengajarannya, Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir, hadis wajib rujuk syarah hadis. Ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari ialah tauhid, fikih, tasawuf. Ilmu tafsir dan juga ilmu syarah hadis itu dah masuk ilmu fardu kifayah. Kalau belajar ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain tak dipelajari, boleh jatuh berdosa besar. Tapi kalau dah belajar ataupun sambil-sambil belajar fardu ain dan berbarengan, jauh kata berbarengan, saing-saing, sama-sama belajar. Fardu ain pun belajar, fardu kifayah pun belajar, tak apa, boleh. Tapi jangan belajar tafsir dan syarah hadis tapi tak belajar tauhid, fikih, tasawuf. Jangan. Nanti akan ada satu masalah. Sebab ayat Al-Quran ini ada macam-macam jenis. Paling ringkas boleh dibahagikan pada muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat tu yang tetap, jelas, nyata. Contoh, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Itu jelas. Maknanya jangan mendekati perbuatan zina tu, jangan dekat. Dia tak jawab, ni zina ni sebenarnya maknanya sini dia bukan bersetubuh, bukan dia lain, bukan, tak ada. Dia makna zina tu. Jauhi zina. Ada ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Yang samar-samar ni banyak. Kalau kita tidak mempelajari tauhid terlebih dahulu dan kita jumpa ayat Al-Quran yang samar-samar, contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa yabqa wajhu rabbuka yadullahi fawqa aydihim, dan macam-macam lagi ayat Al-Quran. Kalau tak belajar tauhid, kita boleh salah faham, kita boleh bercelaru. Contoh lain lah, dalam ayat Al-Quran ada dua ayat yang seolah-olah bertentangan. Satu, Allah Ta'ala menghidupkan, mematikan. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang hidup dan kekal, qayyum. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, kul yatawaffakum malakul maut, malaikat maut yang mematikan kamu. Jadi dua ayat ni, dua ayat Al-Quran, Allah mematikan dan malaikat maut mematikan. Ini mana satu yang mematikan? Kalau kita tak pelajari tauhid terlebih dahulu, maka kita akan bercelaru fikiran kita. Jawapan dalam ilmu tauhid, dari segi hakikat sebenar, kejadian sebenar, Allah yang mematikan. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah malaikat maut yang mematikan. Ataupun dengan kata lain, Allah yang gerakkan malaikat maut tu mencabut nyawa. Boleh juga Allah Ta'ala cabut nyawa tanpa malaikat maut. Tak semestinya dengan malaikat maut. Jadi maknanya pada zahir seolah-olah malaikat maut yang mencabut nyawa. Itu pun kita tak nampak pun. Pada zahir, disebut zahir itu tak semestinya kita nampak. Zahir seolah-olah malaikat maut yang cabut nyawa. Hakikat sebenar Allah yang mencabut nyawa kita. Yang kita nampak apa? Seolah-olah lori itulah yang mencabut nyawa manusia, langgar lenyek itu kan. Yang terbaru saya terbaca, perempuan kan umur 19 tahun lenyek lori kat KL ke mana, Taring Jaya ke mana tu kan. Ya Allah, siap. Hati-hatilah tuan, jangan dekat-dekat lori.
Tak nampak ke dah. Terjatuh ke apa gitu, sab. Ya Allah, ya Allah. Hati-hatilah. Ustaz tu bawa motor tadi, ya insya-Allah. Sebut kereta tak nak. Jimat minyak tu. Anak tak bertambah tapi anak saudara bertambah. Anak saudara pun ada masalah keluarga. Jadi keluarga dia tak nak bertanggungjawab, paksa dah menanggung gitu kan. Anak instant. Paksa jimat sikit. Ustaz, tapi kalau dah ustaz tak ada macam mana nak menanggung tu nanti. Tak apa, saya ada buat hibah. Hibah. Baik, sambung. Jadi apa nama tadi balik ceritanya, balik patah asal tadi, Quran wajib rujuk kitab tafsir, hadis wajib rujuk syarah hadis. Kadang-kadang tuan-tuan, ayat Al-Quran ni, contoh Ar-Rahmanul 'ala arsy istawa, itu ada banyak tempat, tak silap 6 ke 7 tempat dalam ayat Al-Quran. Ayat yang sama, Allah Ta'ala semayam di atas arasy. Dalam kitab tafsir, dia tak semua 7 tempat tu diterangkan benda yang sama. Tak terangkan benda yang sama tu pun dah tebal kitab tafsir. Dia kadang pada ayat yang pertama diterangkan, nanti yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 tu dah tak terangkan lagi. Pandai-pandai tengok sendiri yang pertama macam tu. Supaya apa? Supaya nak belajar tafsir ni biar daripada awal dan menyeluruh semua. Jangan belajar sikit, ni dipukul canang merata. Contohlah, dibuat hujah, apa nama ni, untuk menang hujah contoh. Dia tujuannya begitu. Itu cara ulama-ulama tafsir, dia menafsirkan huraian panjangnya tu kadang satu tempat saja. Kalau tempat lain tu kena rujuk balik yang mana. Kadang-kadang tak tentu juga, bukan semestinya tempat yang pertama. Kadang tempat kedua. Itu sebab memang kena belajar. Kena belajar. Nasihat saya, bukanlah saya ni banyak pengalaman, tidak. Maknanya nasihat yang saya nasihatkan ni pun daripada guru saya juga. Saya pun daripada guru-guru dia juga. Jadi maknanya belajar agama ni berperingkat-peringkat. Macam juga kita belajar akademik. Benda dah banyak kali, ulang lagi dah. Manusia kan lupa kan. Ini untuk diri saya dan yang mendengar. Kita, kalau tuan-tuan sekarang ni kerja pencarah, atau kalau tuan-tuan sekarang kerja Perdana Menteri, contoh sajalah kan, contoh. Ataupun tuan-tuan sekarang kerja menteri, atau tuan-tuan kerja apa-apalah, doktor ke, jurutera, itu nak dapat kerja macam tu mesti ada apa? Sijil. Sijil tu dapat macam mana? Masuk universiti. Nak masuk universiti macam mana? Kena ambil SPM. Nak ambil SPM macam mana? Kena ada tingkatan 4. Kau masuk SPM dah tingkatan 5 je, tingkatan 4 masuk soalan tau dalam SPM. Tak masuk tingkatan 4 tak dapat jawab. Nak masuk tingkatan 4 kena lalu PT3 kalau dulu. Nak dapat belajar apa ni, lepas periksa tingkatan 3, kalau sekarang tingkatan 3 sama je dengan PT3, cuma PT3 tu dah tak ada namanya. Dia kena periksa kat sekolah aja akhir tahun. Tapi pelajarannya form 1 dengan form 2 pun masuk dalam form 3. Kau kena lalu form 1 dengan form 2 dulu baru masuk form 3. Nak masuk form 1 kena ada darjah 6 dulu. Nak sampai darjah 6 tu, dia 4-5 kena ada, dia masuk dalam darjah 6 punya periksa. Walaupun UPSR tu dah tak ada namanya, tapi periksanya sama. Darjah 4-5 masuk dalam darjah 6 punya periksa. Nak masuk darjah 4 tu pun kena lalu darjah 1, 2, 3. Darjah 1 nak masuk kena ada tadika. Barulah kemudian tu barulah dapat kerja sebagai yang kerja sekarang ni lah. Berperingkat, bukan satu hari. Jadi kita nak faham sebagaimana macam mana sahabat diajar oleh Rasulullah. Memang zaman Rasulullah diturunkan wahyu tu, Rasulullah sampaikan kepada sahabat secara langsung ayat Al-Quran terus, lalu sahabat pun faham. Kalau apa yang sahabat tak faham, sahabat boleh terus tanya direct dengan Rasulullah. Memang cara belajar zaman Rasulullah macam tu, turun ayat Al-Quran. Kalau ada masalah apa-apa, ya Rasulullah ni macam mana? Turun ayat Al-Quran. Kemudian
Faham, terus amalkan. Tak faham, tanya, sahabat tanya Rasulullah. Lalu keluarlah hadis. Hadis tu kata-kata Rasulullah atau perbuatan ataupun keadaan Rasulullah. Diterangkan. Itu cara belajar memang zaman dulu macam tu. Kalau kita nak bawa cara belajar zaman Rasulullah tu ke zaman sekarang, bahaya. Kenapa? Sebab Rasulullah tak ada. Kita nak tanya macam mana? Mimpi Rasulullah pun tidak. Itu ustaz. Yelah saya. Saya lah. Mimpi-mimpi apa? Gondorawa yang mimpi. Baru ni mimpi. Mimpi ngetuk mulut. Tak nampak gondorawanya tapi ngetuk mulut. Apa hal pula mimpi ngetuk mulut ni? Nak baca ayat kursi tak dapat. A'udzubillah pun susah tu. Sampai terbangun isteri saya. Bang, kenapa bang? Panggil saya Bi. Apa Bi? Mimpi lah. Akhirnya terbangun juga lah. Dapat juga baca. Mimpi itu je lah. Itulah Ustaz selalu sebut putih-putih lah. Apalah. Dalam kuliah datang mimpi Ustaz. Yang sebut lagi. Jelas. Jadi tak jumpa Rasulullah. Jadi caranya macam mana? Step by step lah. Dia rendah, naik. Jadi nak mempelajari Quran dan hadis tu pun kena rujuk kitab tafsir dan syarah hadis. Barulah kita dapat memahami dengan betul dan cara belajar kita tu betul, tak pening kepala kita. Kalau tidak, belum sampai masa untuk tanya soalan ni, dia dah tanya. Nak jawab kan jadi bergaduh pula. Kan? Baik. Sampai satu tahap pernah ada bila dia baca Al-Quran sendiri, kemudian diterangkan kitab ulama. Kita ni nak ikut kitab ulama ke nak ikut Quran hadis kan? Sampai keluar tahap soalan macam tu. Maknanya seolah-olah ulama ni tak rujuk Quran dan hadis. Sampai tahap macam tu. Kalau kita tak ikut peringkat belajar yang betul. Kitab cakap begini, dia tengok Quran, dia tengok hadis, itu pun tak tahulah tengok tafsir ke, tengok syarah hadis ke tidak. Mungkin tengok terjemah saja. Dia pun cakap, Al-Quran lain Ustaz, dengan hadis lain. Apa ulama ni mengeluarkan hukum tak ikut Quran hadis ke? Dia main sekali sendiri. Macam karangan SPM tu, mereka-reka macam tu. Lagi banyak reka, lagi panjang yang direka, lagi banyak markah. Kan? Baik. Jadi cerita hari ni cerita tentang tu je lah. Baik, peringatan. Sebab apa tuan-tuan, belajar tauhid ni dia sangat berkaitan dengan Al-Quran, hadis. Jadi ikutlah peringkat belajar satu persatu. Saya pun lalukan ni daripada kitab nipis dulu kan. Nipis sama tebal-tebal. Dia kitab Melayu nanti ada rezeki kita Arab pula. Nanti sampai akhir dia masuk pula tafsir Quran dan syarah hadis, insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan baca dan dengar ini manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin